Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azwar bin Abdullah akan mempersembahkan satu pengucapan awam yang berkaitan dengan isu masalah ataupun isu bahasa. Saya pelajar PPSMP Ambilajan 2022 daripada unit BM3. Yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Muhammad Yusof, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan. Yang berusaha Dr. Haji Shukri bin Ismail, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan. Yang dihormati Encik Hamidi bin Abdul Aziz, Ketua Kluster 6 Institut Pendidikan Kampus Tengku Ampuan Afzan. Yang dihormati Encik Shahnam bin Abdul Rashid, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan. Ketua-ketua jabatan, para pensyarah kanan, seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, salam sembah pembuka bicara. Alhamdulillah, berdirinya saya di sini adalah untuk berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan isu dalam bahasa Melayu, iaitu tentang isu bahasa rojak yang kini semakin banyak dibangkitkan. Isu bahasa rojak dalam lanskap bahasa Melayu adalah satu isu yang kompleks. Bahasa rojak merujuk kepada pencampuran pelbagai bahasa atau dialek, menghasilkan bahasa hybrid yang tidak diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Bahasa rojak adalah campuran antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil dan sebagainya. Rojak juga dapat merujuk kepada hidangan kuliner yang terdiri dari berbagai macam bahan yang dicampur menjadi satu. Namun secara linguistik, bahasa rojak dilihat sebagai suatu fenomena sosio-linguistik yang terjadi di Malaysia dan Singapura, di mana banyak orang bercakap dengan menggunakan campuran bahasa tersebut. Beberapa orang menganggap ini sebagai bentuk kekayaan budaya, namun ada pula yang mengkritiknya sebagai kurang sopan atau tidak baku, walaupun sesetengah rakyat Malaysia melihatnya sebagai cara meraihkan pengaruh budaya yang pelbagai di negara ini, yang lain melihatnya sebagai ancaman kepada kemurnian dan keutuhan bahasa kebangsaan bahasa Melayu. Salah satu kebimbangan terbesar mengenai bahasa rojak ialah kesannya terhadap penggunaan bahasa dan pendidikan. Apabila orang mencampurkan bahasa dalam pertuturan harian, ia boleh menyebabkan kekeliruan dan kesilapan dalam tata bahasa dan perbendaharaan kata. Ini seterusnya boleh menyukarkan orang untuk belajar dan menguasai satu bahasa dengan betul. Terdapat juga kebimbangan tentang implikasi sosial bahasa rojak. Sesetengah orang percaya bahawa ia mengukuhkan perpecahan sosial dengan mewujudkan halangan bahasa antara komuniti yang berbeza. Ia juga boleh dilihat sebagai satu cara bagi kumpulan tertentu untuk menegaskan penguasaan atau kelebihan mereka terhadap orang lain melalui penguasaan bahasa. Penggunaan bahasa rojak pada papan tanda dan iklan, kita dapat lihat dengan deretan papan tanda maupun papan-papan iklan di seluruh pelosok negara yang secara jelas telah merosakkan penggunaan bahasa Melayu. Contohnya di Plaza Tol Lebuh Raya terdapat papan tanda yang menggunakan bahasa rojak yang berbunyi lorong touch and go. Penggunaan bahasa rojak dalam internet dan pertuturan seharian. Dewasa ini, sekiranya kita singkap laman di internet, terutamanya laman email dan chat, kita mungkin terperanjat jika melihat betapa ramainya pengunjung di laman itu yang menggunakan bahasa rojak. Perkataan-perkataan seperti sorry, sangat, minta maaf sangat tired, sangat letih seringkali diguna pakai oleh pengunjung di laman internet dan dalam pertuturan seharian mereka. Penyebab dari wujudnya bahasa rojak adalah adanya pengaruh budaya dan sejarah yang beragam di Malaysia dan Singapura. Sejak dahulu kala, banyak suku bangsa yang tinggal di kawasan ini seperti orang Melayu, Cina, India dan Eropah. Oleh kerana itu, terdapat banyak bahasa yang digunakan di wilayah ini. Selain itu, faktor ekonomi dan perdagangan juga berpengaruh pada perkembangan bahasa rojak. Bahasa rojak dipakai untuk memudahkan komunikasi antara orang yang berbeza bahasa atau suku bangsa, sehingga menjadi sebuah bahasa yang senang difahami oleh banyak orang di daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu, bahasa rojak semakin berkembang dan menjadi sebuah bahagian penting dari identiti budaya di kawasan tersebut. Namun di sebalik semua hal tersebut, punca utama penggunaan bahasa rojak sebenarnya ialah sikap penutur sendiri. Hal ini kerana sikap penutur yang ingin menonjolkan kehebatannya dengan menguasai satu bahasa lagi. Kebanyakan penutur bahasa rojak biasanya mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dalam persekitaran, terutamanya dalam bahasa Inggeris yang sebenar. Oleh sebab itu, mereka akan cuba melatih kemahiran berbahasa Inggeris, terutamanya para pelajar sekolah luar bandar. Mereka akan cuba menggunakan bahasa Inggeris dalam perbualan harian meskipun tidak mempunyai kemahiran. Kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia.
Hal ini demikian kerana masyarakat kurang menjuai dan sayang akan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Contohnya, sikap penduduk di Perancis, mereka tidak akan melayan bangsa asing yang bertutur dalam bahasa Inggeris. Sebaliknya, jika kita sendiri bertutur dalam bahasa Melayu, mereka akan melayan kita dengan sebaik mungkin. Sifat cinta akan bahasa sendiri inilah yang perlu wujud dalam diri setiap masyarakat Malaysia. Seseorang rakyat yang mencintai negaranya pasti tidak akan mengabaikan bahasa kebangsaannya. Selain itu, penggunaan bahasa dalam media cetak dan elektronik turut menyumbang kepada permasalahan ini. Hal ini disebabkan kebanyakan dalam media sama ada media cetak maupun media elektronik tidak menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Malah golongan yang terkenal dan terpelajar tidak terkecuali menggunakan bahasa rojak. Hal ini menunjukkan bangsa Malaysia ataupun Melayu lebih bangga bertutur dalam bahasa yang bercampuran berbanding daripada menggunakan bahasa Melayu yang betul. Di samping itu, faktor emosi serta cara didikan keluarga dan keadaan persekitaran. Seseorang yang sering melafazkan perkataan yang tidak baik, kasar atau mencarut merupakan gambaran yang situasi jiwanya yang resah, kusut dan memberontak. Penggunaan bahasa rojak, bahasa kasar atau bahasa pasar di dalam SMS, bahasa dalam sembang internet dan blog juga merupakan antara punca kepada permasalahan ini. Akhir sekali, penggunaan bahasa dalam media cetak dan media elektronik, hal ini disebabkan kebanyakan media tidak menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Penggunaan perkataan yang tidak sesuai yang ditonjolkan dalam drama, filem, lagu-lagu, komik serta majalah sedikit sebanyak menjadi ikutan remaja masa kini. Akibatnya, mereka terbawa-bawa dalam kehidupan seharian. Fenomena ini berpunca daripada sikap segelintir penutur yang ingin menonjolkan kehebatannya dengan menguasai satu bahasa lagi. Penggunaan bahasa rojak ini perlu diketahui akan memberi pelbagai implikasi buruk seperti yang telah dikatakan. Penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan akan mencemari martabat bahasa Melayu. Penggunaan bahasa rojak telah memberi gambaran wujud keadaan kebahasaan yang tidak stabil dalam masyarakat. Keadaan ini berlaku akibat daripada kemerosotan dan kehilangan kualiti, nilai serta ciri unggul bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan. Lama-kelamaan, beberapa ciri bahasa Melayu akan pupus dan digantikan dengan beberapa ciri bahasa Inggeris. Lantaran itu, bahasa rojak akan menjadi bahasa ibunda orang Melayu sekiranya gejala ini terus terjadi. Secara perlahan-lahan, kita mungkin akan melucutkan keupayaan sebagai bahasa rasmi dan melunturkan fungsinya sebagai bahasa kebangsaan. Natijahnya, penggunaan bahasa rojak merupakan tamparan kepada identiti dan kewibawaan bahasa Melayu. Sementara hal itu, penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan boleh menjejaskan pembelajaran di peringkat sekolah. Kini, kebanyakan pelajar sering menggunakan bahasa rojak untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa singkatan dalam penghantaran sistem pesanan ringkas. Apabila gejala ini dijadikan sebagai amalan harian mereka, keadaan ini akan menjejaskan keputusan peperiksaan bagi seorang pelajar sekolah maupun negeri. Hal ini demikian kerana mereka tiada gambaran dalam menulis karangan dengan menggunakan bahasa yang betul. Mereka telah biasa menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka. Sehubungan itu, mereka akan menghadapi kesukaran untuk menulis tanpa menggunakan bahasa rojak. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa pembelajaran di peringkat sekolah akan terjejas disebabkan oleh bahasa rojak dan bahasa singkatan. Dapat disimpulkan di sini bahawa amalan penggunaan bahasa rojak yang menjadi isu dalam bahasa Melayu perlulah ditekan untuk mengekalkan martabat dan nilai asli bahasa Melayu itu sendiri. Oleh itu, diperlukan usaha pemupukan bahasa secara berterusan melalui sektor atau pihak pendidikan, media pentadbiran dan pelbagai lagi sektor lain. Penggunaan bahasa rojak dapat dibanteras dengan cara memperbanyakkan ilmu, maklumat dan hiburan yang terkawal bahasanya, terutamanya melalui media elektronik seperti aplikasi dan pelantar media sosial. Saya rasa itu sahaja sedikit perkongsian berkenaan isu bahasa, iaitu bahasa rojak untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan maafkan saya kalau ada yang tersilap. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas kami, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.